Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkur wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya mereka merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah dan taufiknya dapat kita meneruskan sesi kuliah kita seperti mana yang kita jadualkan, dan hari ini merupakan hari kedua daripada siri kuliah khas sempena dengan bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan iaitu kuliah membaca kitab yang dikarang oleh Dr. Syekh Abdul Wahab bin Nasir Al-Tariri hafizahullah, yang bertajuk Al-Yawmun Nabawi. Al-Yawmun Nabawi. Okey. InsyaAllah berikan masa saya sebentar untuk buka kitab. Saya terlupa nak sediakan kitab untuk paparan kita semua. Okey. Sementara menunggu laptop saya jam ni. Kita ulang kaji sekali imbas apa yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lepas. Kita telah membaca sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan hidupnya pada waktu pagi, di waktu fajar. Dalam kitab ini iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan waktu fajarnya setelah mendengar Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu melaungkan azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dengan azan tersebut kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur berehat di akhir malam, itu sebelum fajar, kerana beliau bermula pada pertengahan malam, sehinggalah pada sebelum fajar baginda sallallahu alaihi wasallam sibuk dengan majlis, sibuk dengan aktiviti malam, iaitu berqiyamul lail sepanjang malam. Kemudian beliau berehat, dan beliau memulakan aktiviti harinya dengan beliau bersiwak. Pertama sekali bersiwak, kemudian beliau membaca beberapa ayat Al-Quran ketika bangun tidur. Kemudian beliau jawab azan Bilal, iaitu menyebut baca apa yang dibacakan oleh Bilal, ulang balik apa yang Bilal sebutkan, kecuali pada lafaz yang hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, beliau menyebut la haula wala quwwata illa billah. Kemudian beliau disebut maksud baginda, saya tukar pada baginda lah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat fajar dengan solat yang ringkas. Kemudian dalam solat ini beliau baca surah Al-Furqan dan surah Al-Ikhlas. Kalau ada waktu yang sesuai, iaitu ketika beliau berada di rumah isterinya dan isterinya bangun dan sedar, beliau akan berborak dan bercakap dengan isterinya. Sekiranya isteri baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bangun, itu pada hari-hari mereka tidak solat, dan Nabi pun ada waktunya mereka bangun, ada waktunya mereka berehat, Nabi sallallahu alaihi wasallam baring menghadap ke berehatkan belakangnya yang penat bangun sepanjang malam. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu Bilal datang untuk memanggil baginda sallallahu alaihi wasallam
panggil baginda untuk hadir ke masjid. Dan sahabat-sahabat bila nampak Nabi SAW keluar, mereka akan bangun. Dan Bilal bila nampak Nabi keluar, Bilal akan memulakan iqamahnya. Dan pada solat subuh Nabi akan panjangkan bacaan qiyam pada subuh antara 60 hingga 100 ayat pada kedua rakaat tersebut. 60 hingga 100 ayat. Dan bacaan Nabi pada waktu subuh bacaan yang mutarassilah, mufassalah, baca satu-satu. Pada hari Jumaat Nabi akan baca surah As-Sajdah, surah Al-Insan. Kadang-kadang Nabi baca dengan beberapa surah yang lain. Dan selepas Nabi selesai solat, Nabi istighfar 3 kali. Kemudian Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Setelah Nabi paling ke belakang atau ke kiri atau ke kanan. Kemudian Nabi SAW menyambung bacaan zikir selepas solat. Dan Nabi SAW kemudian selepas zikir selepas solat, Nabi sambung dengan zikir pagi dan petang. Kadang-kadang Nabi SAW terus bercakap dengan sahabat dan bertanyakan tentang mimpi mereka. Kadang-kadang baginda SAW ketika itu menyampaikan ucapan baginda SAW. Dan ini secara umum apa yang dilakukan oleh baginda SAW pada waktu fajar. Dan hari ini kita masuk pada As-Sabahun Nabawi. As-Sabahun Nabawi. Alhamdulillah. Dah terbuka sekarang. Laptop ni kalau buka serentak, dia akan ada 1-2 slide, 1-2 tab dia yang akan hang. Sebab saya dah cuba betulkan tapi tak tahu macam mana sebenarnya. Betul. Bentar. Okey. Pada asalnya bahagian C dia yang penuh. Sekarang ni masih lagi mungkin perlu pada pakar tengok sekejap. Okey, ni dia. As-Sabahun Nabawi. Iaitu Sabahun Nabawi adalah aktiviti pagi Nabi SAW. As-Sabah tu pagi, An-Nabawi tu yang dikaitkan dengan Nabi SAW. Kata Syekh, summa tataqarabul atraf as-sufuf. Bila waktu pagi ni, bila Nabi SAW solat, palingkan wajah Nabi ke belakang, maka bila Nabi berpaling ke arah kiri atau kanan atau ke belakang, artinya Nabi mengizinkan sebahagian sahabat yang mempunyai urusan untuk keluar dan menguruskan urusan mereka. Sebahagian yang lain yang masih ada yang tidak ada urusan penting ataupun ingin bersama dengan Nabi SAW, mereka kekal. Jadi Syekh kata tataqarabu atrafu sufuf, mana saf yang panjang yang ramai tadi jadi makin sedikit, iaitu mereka semua dekat dengan Nabi SAW. Dan ini adab dalam majlis ilmu. Apabila ruang tengah ada yang bangun, ada kemudian yang berada jauh rapat dengan merapatkan diri mereka dengan penyampai ilmu. Di sini Rasulullah SAW, thumma tataqarabu atrafus sufuf. Kemudian hujung saf menjadi pendek, menjadi makin dekat. Artinya kalau ada yang bangun ada urusan, maka sahabat yang di jauh selepas mereka selesai, mereka mendekati Nabi SAW. Ketika itu wa yatifu ashabu Rasulullah SAW wa huwa jalis fi musallahu. Sahabat Nabi yatif, iaitu berada di keliling Nabi SAW dan Nabi masih duduk di tempat Nabi solat menghadap ke arah mereka. Dan Nabi SAW memulakan ucapan Nabi dengan mereka pada waktu pagi dengan wajah yang bersinar. Kadang-kadang Nabi memulakan mereka dengan mau'izah, iaitu Nabi
mana ada kuliah subuh lah, mana berikan mau'izah, iaitu berikan peringatan pada waktu subuh. Sebagaimana dalam sebuah hadis, pada satu ketika Nabi pernah menyampaikan satu mau'izah yang sangat-sangat memberi kesan pada hati sahabat, yang diriwayatkan oleh Irbad Ibn Sariyah. Kesa yang saya tekan ni nampak ke Prof? Nampak. Okey. Nampak. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil fajri mau'izatan balighah. Nabi pernah memberikan peringatan pada kami pada satu hari selepas subuh dengan peringatan yang sangat menusuk hati. Hati kami, air mata kami bercucuran. Hati kami menjadi gentar dan gemetar. Maka seorang daripada kami berkata, sesungguhnya peringatan ini peringatan seperti orang yang mahu meninggalkan kita. Apakah yang Nabi SAW sampaikan? Nabi berkata, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat. Wasiat artinya pesanan orang yang ingin meninggalkan kita. Nabi, aku pesan pada kalian bertakwa pada Allah, dengar dan taatlah. Walaupun yang menjadi pemimpin kamu adalah seorang hamba Habsyi. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di kalangan kalian, dia akan melihat berlakunya perselisihan yang banyak. Jauhilah kalian daripada perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Maka sesungguhnya perkara itu merupakan kesesatan. Dan barang siapa yang sempat pada waktu itu, hendaklah dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin selepasku. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Saya tak perlu syarahkan dengan panjang. Ini antara salah satu daripada khutbah Nabi SAW yang berkesan dalam hati sahabat. Nabi ceritakan, Nabi beri pesanan dan Nabi menceritakan tentang keadaan genting ketika itu, dan Nabi ajarkan cara penyelesaian. Dan ini cara Nabi SAW menyampaikan khutbahnya. Khutbahnya tidak tergantung, tak cerita benda yang dahsyat kemudian tidak memberikan penyelesaian. Nabi ajarkan jalan keluar pada suatu ketika yang memimpin dulu hamba Habsyi. Artinya segi politik pun tak stabil. Diketahui bahawa kalau yang memimpin itu adalah orang Quraisy, maka yang bawah kebanyakannya orang puas hati. Tapi satu ketika dari segi politiknya pun tidak stabil. Yang pimpin adalah di kalangan hamba. Itu orang yang dari segi sosialnya mereka ini tidak layak untuk memimpin dari segi sosialnya. Tapi Nabi kata ketika itu kalau dia memimpin, taatlah. Dengar dan taat. Ini keadaan yang sangat runcing. Perbezaan politik berlaku, perselisihan berlaku dan sebagainya. Apa Nabi pesan? Dengar dan taat. Artinya nak taat pada pemimpin ni, tak payahlah tunggu pemimpin yang sempurna. Ketaatan pada pemimpin ini adalah suatu perkara penting yang kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, masyarakat kita. Bukan bererti kita taat buta dan tidak melakukan perubahan. Tidak. Nak merubah, nak islah, ada kaedah dan caranya, bukan dengan cara mewujudkan huru-hara dalam sebuah masyarakat. Ada cara yang sepatutnya. Jadi ketika seseorang itu masih memimpin, hendaklah taat kepadanya. Dan Nabi kata akan berlaku perselisihan yang begitu banyak. Macam-macam pandangan, macam-macam kata. Nabi kata pegang teguhlah dengan sunnah Nabi. Dan jangan memandai-mandai buat perkara baru dalam agama. Kadang-kadang dalam keadaan meruncing ni lah ramai orang ada macam-macam formula, macam-macam amalan yang diajarkan kepada kita. Masa tengah ada masalah banyak, masa tengah ada ni akan ada orang ajarkan macam-macam amalan, sehingga kan sunnah Nabi SAW itu tidak diketahui. Waktu hujat, waktu ada masalah banyak, baru ni ada orang ajar pula panggil nama Khidir.
Ini satu perkara yang sepatutnya. Bila masalah banyak, ajarkan sunnah Rasulullah. Bukan ajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Manusia sedang menghadapi masalah. Manusia sedang menghadapi kesusahan dalam hidup, maka selesaikan dengan sunnah baginda SAW. Dalam segala perkara. Kerana Nabi tidak meninggalkan satu masalah pun, Nabi tak akan ceritakan satu keadaan pun, pasti Nabi akan berikan penyelesaiannya. Dan segala yang berlaku di dunia ini, pasti kita dapat cari penyelesaian dan sunnah Nabi SAW. Secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ini aktiviti pagi Nabi. Kadang-kadang Nabi bagi khutbah. Dia antara khutbahnya. Dan kata Syekh, dan Nabi SAW waktu subuh ni bukanlah waktu tiap-tiap hari Nabi bagi tazkirah. Begitu. Kata bukanlah Nabi bagi tiap-tiap hari. Kadang-kadang Nabi sampaikan secara berkala agar mereka tidak rasa bosan. Iaitu selepas subuh tidak semestinya Nabi berkhutbah. Kadang-kadang Nabi berkhutbah. Dan antara khutbahnya khutbah yang diriwayatkan hadis tadi, hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah. Kemudian apa yang Nabi buat lagi selepas subuh? Kadang-kadang waqad yatahaddas. Waqad tu maksudnya kadang-kadang. Waqad bila masuk pada fa'il mudhari' dia jadi maksud kadang-kadang. Kadang-kadang lepas subuh Nabi bercakap dan berborak dengan sahabat. Seperti satu hari Nabi solat subuh, kemudian Nabi menghadap. Lepas solat subuh, Nabi terus menghadap ke arah sahabat, pandang ke belakang. Dan Nabi SAW menceritakan, Nabi borak dengan mereka, ceritakan beberapa kisah. Antaranya kisah yang agak pelik. Satu hari Nabi cerita. Satu hari, seorang lelaki, dia menunggang lembu. Biasanya lembu ni digunakan untuk bercucuk tanam, untuk membajak. Tapi hari ni ada orang yang tunggang lembu, dia buat macam kuda. Tunggang lembu, ambil lembu dan letak barang-barang, lembu ni bawa. Kemudian lembu ni dia pandang ke arah tuan dia. Dan lembu berkata, Inni lam ukhlaq lihada. Inni lam ukhlaq lihada. Walakinni innama khuliqtu lil harthi. Aku tidak diciptakan untuk buat kerja ni. Itu kerja bawa orang ditunggang dan juga untuk mengangkat barang. Aku diciptakan untuk membajak tanah. Bila Nabi cerita macam tu, lembu bercakap, faqala an-nas, secara spontan ada orang kata, subhanallah. Terkejut. Subhanallah. Abaqarah takallam. Adakah lembu boleh bercakap? Terkejut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni uminu bihi wa Abu Bakrin wa Umar. Sesungguhnya aku beriman dengannya, Abu Bakar dan juga Abu Bakar, begitu juga Umar. Abu Bakar Umar tak ada masa tu. Artinya Nabi ketika Nabi utuskan Abu Bakar untuk satu tugas di tempat yang lain, Nabi ceritakan kisah ni. Kisah apa? Seorang lelaki Allah berikan dia secara detailnya, seorang lelaki Allah berikan keluasan rezeki pada dia, lembu banyak, membajak dan juga ada rezeki yang banyak. Hari itu dia terfikir, yang aku nak gunakan lembu aku dengan tugas yang lebih lain lagi. Dia ambil lembu dia nak gunakan sebagai bahan tunggangan, jadi kenderaan dan juga bawa barang. Lembu ni bercakap. Kalau kita dengar pun kita terkejut. Sahabat ni secara spontan. Tapi oleh kerana ini merupakan berita yang disampaikan oleh Nabi SAW dan berita ini berita yang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kata aku beriman dengannya. Artinya bukan Nabi reka cerita. Nabi kata aku beriman dengannya. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kuasanya dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Namun syaratnya adalah penukilan berita yang benar. Yang penting sekali cerita tu sahih. Sekarang ni yang ceritakan adalah Nabi SAW direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang ceritakan atau malaikat yang sampaikan kepada
baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata aku beriman dengannya. Walaupun dalam otak kita tak logik, tapi Nabi kata aku beriman dengannya. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Artinya kalau Abu Bakar Umar dengar, Abu Bakar dan Umar tak terkejut. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tidak semestinya menceritakan suatu perkara yang mesti orang terima. Maksudnya mesti yang logik. Ada benda yang tak logik ikut akal manusia tapi tidak mustahil apabila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dinisbahkan sesuatu yang tak mustahil kepada Allah, contohnya kalau kata bayi bercakap, mustahil kanak-kanak yang lahir boleh bercakap. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah, Isa bercakap kerana Allah yang menjadikannya begitu, kita terima. Tapi kalau orang yang tak percaya kepada Allah, kemudian dia kata kanak-kanak bercakap, kita persoalkan. Buddha lahir sahaja bercakap. Pada masa sama kita tanya, macam mana Buddha menyatakan bahawa mereka sangat percaya kepada sains, bukti percaya dan ini dan itu. Kemudian kalau kita tanyakan kepada mereka macam mana Buddha boleh bercakap, mereka tak ada jawab. Mereka disebabkan kekuasaan perkara ajaib itu kepada kekuatan yang ada pada Buddha. Dia tak kenalah. Tapi kalau dikaitkan kepada Nabi, kalau dikaitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah yang melakukannya, tiada perkara yang mustahil. Sebab tu antara pengalaman saya bercakap, berborak dengan salah seorang daripada tokoh agama Buddha, minta maaf lah perkongsian begini. Apabila dia diceritakan tentang Buddha lahir, bila lahir bercakap, dan Buddha berjalan 7 tapak, tiap-tiap tapaknya mengeluarkan bunga teratai, kemudian bercakap akulah, inilah kelahiran terakhir dan sebagainya. Saya tanya, adakah ini logik saintifik? Dia tak jawab, dia kata tak saintifik. Tapi benda ni wujud juga dalam agama Kristian, wujud juga dalam agama Islam. Dan saya jawab, dalam agama Kristian Islam tidak ada masalah. Sebab mereka mempercayai kekuasaan Tuhan. Tuhan yang melakukan perkara demikian. Namun beliau adalah Buddha yang tidak percaya, yang menisbahkan diri kepada etis. Macam mana orang etis yang mengaku sebagai etis? Sebab Buddha tidak cerita tentang ketuhanan. Bergantung pada orang itu sendiri. Dia cerita tentang akhlak kebanyakannya. Jadi tokoh ni dia menisbahkan dirinya kepada tidak percaya kepada diri adalah etis lah. Tiba-tiba dia sebut benda ni dan dia terdiam lah. Dia terdiam. Ini keadaan berlaku. Jadi kalau disebahkan pada Allah, apa sahaja kalau benar beritanya hak, mana yang sampaikan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, logik tak logik kita terima. Namun tidak ada satu berita pun tidak logik kalau disebahkan kepada Allah Subhanahu taala. Tapi kalau kata orang boleh buat benda yang pelik, kita akan tanya kerana orang tidak ada kemampuan. Tapi kalau Allah yang melakukannya, Nabi yang sampaikannya, iaitu yang melakukannya mampu melakukan apa sekalipun, yang menyampaikannya yang tidak berdusta, maka berita ini diterima. Seperti Nabi kata kepada sahabat, aku beriman dengannya. Begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar radhiyallahu anhuma. Okey. Di sini sebagai persaksian terhadap kedudukan Sayyidina Umar dan Abu Bakar. Mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya dalam apabila dalam keadaan yang kadang-kadang orang lain tak boleh terima. Kemudian Nabi berkata, kadang-kadang Nabi cerita kisah lain. Nabi kata ada seorang mengembala kambing, tiba-tiba ada seekor serigala datang mengambil kambing. Kemudian dikejar oleh penggembala tadi sehingga dapat diselamatkan. Lalu serigala tadi menoleh ke arah penggembala tadi, dan penggembala berkata, serigala berkata, man laha yaumus sab', yaumun laysa laha ra'in ghairi. Bilakah dekat hari kiamat yang tak ada siapa yang jaga kambing ni kecuali aku? Maksudnya dia kata, kan bagus kalau tak ada siapa yang jaga. Bukan begitulah maknanya. Jadi di satu hari nanti yang tak ada siapa jaga kambing. Jadi ada suara serigala bercakap. Maka sahabat Nabi terkejut lagi. Kata subhanallah. Subhanallah, tadi terkejut. Macam mana serigala bercakap? Nabi kata fa inni umin bihi ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku beriman dengannya, begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar. Ini kisah berlaku pada waktu pagi. Jadi Syekh kumpulkan kisah-kisah yang pernah berlaku pada waktu pagi, iaitu berkaitan dengan tazkirah dan mau'izah Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi bukan tazkirah, mau'izah Nabi bercakap satu hala,
Kadang-kadang Nabi bercerita. Dan ni antara dua kisah cerita yang diceritakan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang pada waktu pagi Nabi tanya khabar. Nabi kata, ada ke yang sakit, kita akan ziarah. Nabi tanya, ada ke yang hari ni yang meninggal, malam tadi meninggal, kita solatkan, kita uruskan jenazahnya, kita hadir solat jenazahnya. Kadang-kadang Nabi tanya, siapa yang mimpi malam tadi, ceritakan pada aku akan tafsirkan mimpinya. Jadi mimpi ni, tafsirkan mimpi. Satu salah orang tanya, boleh ke kita boleh percaya ke tafsir mimpi? Mimpi, Allah berikan kita bahawa mimpi ada 3 jenis mimpi. Mimpi kerana aktiviti, kerana mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin memberikan khabar gembira ataupun memperingatkan tentang sesuatu perkara. Mimpi begini ialah mimpi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dan juga mimpi manusia yang Allah inginkan, Allah ingin menyampaikan mesej kepada mereka. Kadang-kadang mimpi daripada syaitan kerana seseorang tidur tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi yang diganggu oleh syaitan yang ingin memasukkan keresahan dalam jiwa manusia. Mimpi buruk syaitan, dia takkan datang dalam mimpi kecuali untuk merosakkan kehidupan akhirat atau dunia seseorang. Mimpi syaitan. Dan kadang-kadang mimpi yang lara, iaitu mimpi aktiviti kita. Kita tengah lapar, tiba-tiba nampak makanan. Kita tengah periksa, tiba-tiba nampak soalan periksa. Ini mimpi yang lara. Jangan percayalah soalan periksa dalam mimpi tu. Itu hasil daripada apa yang kita fikir. Sebenarnya mimpi yang ada, kalau mimpi Rasul semuanya hak. Dan mimpi-mimpi Allah sampaikan dalam bentuk isyarat. Dan ada orang yang Allah SWT berikan kelebihan boleh menafsirkan mimpi. Dan mimpi ini yang perkara paling penting untuk diingatkan, sebuah mimpi itu tidak menambah atau mengurangkan urusan agama. Ini penting. Mimpi hanya ceritakan tentang mubasyirat. Kalau seseorang itu dijauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buat dosa, tiba-tiba dia nampak api neraka. Atau ada nampak isyarat tertentu yang memperingatkan dia. Itu salah satu daripada fungsi mimpi. Peringatan dan belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala kepada sebagian hamba-Nya, memperingatkannya tatkala dia lalai dan leka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ketika dia berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia mimpi adanya kebaikan menyebabkan dia menjadi lebih semangat untuk bekerja. Namun mimpi tidak membawa sebarang hadis yang baru. Ini sangat penting. Tidak ada orang yang mimpi tiba-tiba dia mendakwa dia sahabat, meriwayatkan hadis direct daripada Nabi SAW. Kerana agama dah sempurna. Dan tiada mimpi yang mengajarkan satu amalan yang baru. Kalau ada amalan itu diajarkan dalam mimpi, sudah perlu dirujuk kepada sunnah Nabi. Kalau ada memang dalam sunnah Nabi perkara tersebut, bukan kerana mimpi. Itu hanya peringatan. Kalau benda baru yang tak pernah ada, tidak akan diterima. Sebab tu kita tahu bahawa kedudukan mimpi hanyalah untuk memberikan khabar gembira atau memperingatkan, bukanlah menceritakan tentang suatu urusan baru ataupun sesuatu berkaitan dengan amal ibadah dan sebagainya. Dan mimpi, kalau selepas Nabi, bila Nabi SAW, tidak ada orang yang menafsirkan mimpi 100% tepat. Kecuali Rasulullah SAW. Jadi, tapi mimpi ni satu perkara yang boleh kita ceritakan kepada orang-orang yang kita rasa mereka senang mendengarnya. Jangan cerita pada orang yang dengki. Orang dengki ni kita cerita apa pun, dia tak suka. Jadi cerita kepada orang-orang yang rasa boleh dengar. Nabi pada lepas subuh, Nabi kata kepada sahabat, siapa yang ada mimpi, ceritakan kepada kami, aku akan tafsirkan. Betul, Abdullah bin Salam pernah mimpi. Isa AS pernah mimpi, dia kata aku berada di tengah taman, di dalam tengah taman itu ada satu tiang yang tinggi, dan di atas sana ada tempat pemegang, kemudian aku diangkat, dibawa sehingga aku dapat mencapai tiang yang tinggi tersebut. Kemudian diceritakan kepada baginda SAW, Nabi pun tafsirkan. Nabi kata, sesungguhnya taman itu adalah Islam, tiang yang tengah itu adalah tiang Islam, iaitu rukun-rukun Islam ataupun perkara asas Islam, dan urwatul wusqa itu adalah
kamu berpegang teguh dengan agama Islam sehingga kamu meninggal. Jadi Nabi tafsirkan. Nabi sampaikan bahawa Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah pendeta Yahudi keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Abdullah bin Salam ceritakan mimpinya, Nabi tafsirkan. Kadang-kadang mimpi yang lain. Pada satu hari salah seorang sahabat ceritakan mimpinya. Ada seorang lelaki berkata, malam tadi aku nampak awan, yang mana awan tadi menurunkan hujan, madu dan juga saman, iaitu minyak sapi. Mana makanan mereka lah, saman. Dan berkaitan mimpi ni, saya rasa kita cepatkan, tapi secara ringkas, dia kata nampak awan, dan awan ni menurunkan hujan. Hujannya madu dan juga minyak sapi. Itu makanan orang Arab ketika itu. Dan manusia berebut-rebut mengambilnya atau menadah dengan tangan mereka. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Dan aku nampak ada satu jalan yang dibuka, yang ada tempat jalan menuju ke langit. Maka aku nampak kamu ya Rasulullah naik ikut jalan tersebut. Kemudian diikuti oleh seorang lelaki selepasnya. Kemudian ada seorang lelaki ikut kamu. Kemudian ada seorang lelaki nak ikut, kemudian terputus jalan tersebut. Jalan kemudian tali. Kemudian bersambung semula. Begitulah cerita kisah sahabat terhadap Nabi SAW. Abu Bakar dengar, Abu Bakar, ya Rasulullah, bi abi anta wallahi la tada'anni fala a'burannaha. Ya Rasulullah, boleh kebiarkan saya untuk menafsirkannya atau mentakbirkan mimpi tersebut? Ya. Dan Nabi kata silakan uburha. Abu Bakar kata az-zullah, awan yang datang tadi itu adalah Islam, manakala yang diturunkan, yang hujan yang turun itu adalah Al-Quranul Karim. Hujan yang menurunkan lemak dan minyak dan juga madu itu adalah Al-Quranul Karim. Kemanisan yang ada pada situ adalah kemanisan Islam. Manakala manusia yang menadah itu ialah di kalangan manusia, ada yang dapat manfaat daripada Al-Quran sedikit, ada yang dapat banyak, ada yang banyak baca Quran, ada yang sedikit. Manakala tali yang membawa manusia naik ke atas, jalan ke atas itu adalah kebenaran yang kamu bawa. Kamu berpegang dengannya, kamu naik, meninggi dengannya. Kemudian seorang lelaki ikut pada kamu, seorang lelaki ikut kamu di belakang. Sehinggalah, dan ada yang keadaannya cerita seperti itu dalam mimpi. Kemudian Abu Bakar kata, adakah aku benar ataupun salah dalam tafsir mimpiku ya Rasulullah? Nabi kata sebahagiannya betul, sebahagiannya salah. Kemudian Abu Bakar kata, demi Allah ceritakan kepada aku. Demi Allah ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apa yang aku salah. Nabi kata jangan bersumpah. Jangan bersumpah. Nabi ajarkan urusan-urusan biasa, cukup minta biasa, tak payah bersumpah. Bukan berkaitan dengan urusan agama, bukan berkaitan dengan urusan hak, mahkamah sebagainya. Jadi sini kisahnya Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang sedih sendiri pun dan seorang yang menafsir, pandai menafsir mimpi sekalipun, tidak semestinya tafsirannya betul. Dan ini antara aktiviti pagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sahabat-sahabat ceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan dengan sendiri, kadang-kadang sahabat lain tafsirkan, kadang-kadang Nabi mimpi dan Nabi ceritakan pada mereka, Nabi minta mereka tafsirkan dan sebagainya. Ini kisah antara sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kisah mimpi-mimpi yang lain, kita terus lompat insya-Allah. Kita tak cerita semuanya kerana faktor masa. Okey. Adakah orang yang boleh mentafsir mimpi lagi sekarang ni? Mentadbir? Ada. Masih ada. Dan tafsiran mimpi itu tidaklah, dan satu perkara yang penting saya dah sebut tadi, tak ada menambahkan perkara baru. Yang kedua, tafsiran mimpi dia bukanlah satu keyakinan, bukan satu benda kita yakin betul. Sebab tu tafsiran mimpi sekiranya ianya baik kita terima, sekiranya tidak baik kita minta Allah jauhkan. Dan kalau kita rasa memang mimpi tak baik, tak payah minta orang tafsirkan. Itu yang terbaik. Kalau kita rasa mimpi itu baik, minta orang tafsirkan. Itu lebih baik. Yang bukan. Dan ada orang, sebab tu ada dalam bab mimpi ni ada kaedah menafsirkannya, iaitu apabila mimpi yang pernah ditafsirkan oleh Nabi SAW, seperti mimpi sekarang ni, ada ulama kumpulkan riwayat berkaitan dengan mimpi
mimpi Nabi SAW, mimpi sahabat Nabi SAW, mimpi Yusuf, zaman Yusuf alaihi mereka semua ni, mimpi Nabi-Nabi Rasul-Rasul, Ibrahim mimpi sebagainya. Daripada mimpi-mimpi yang pernah ditafsirkan itu, isyarat itu diambil. Isyarat itu diambil. Dan dengan juga lafaz-lafaz Al-Quranul Karim. Dalam Quran bila warid satu lafaz, adakah lafaz itu digunakan untuk memuji ataupun untuk perkara baik atau perkara buruk? Jadi bila lafaz-lafaz yang baik, orang yang tahu mimpi ni, mereka menafsirkan berdasarkan kepada Al-Quranul Karim. Jadi mimpi itu tengok pada dalam ayat Quran, suatu objek itu disebutkan dengan yang baik atau buruk. Contoh kalau disebutkan kucing, anjing, akan dilihat dalam lafaz Quran, dalam hadis Nabi SAW. Ada kaedah mereka tafsirkan. Cuma tafsiran mereka itu salah satu ilmu yang tidak kita boleh jazamkan bahawa ianya pasti benar. Tidak. Waktu tafsiran mimpi hanyalah perkara yang menggembirakan. Kadang-kadang kita, dia bukan hakikat. Satu perkara yang penting. Bukan hakikat. Apa yang kita nampak dalam mimpi bukan itu. Mimpi, sebab kenapa perlu ditafsirkan? Sebab yang kita nampak dalam mimpi bukan hakikat. Bukan sesuatu yang jelas. Suatu dalam kisah Isra' Mi'raj, ada ulama khilaf, adakah Nabi Isra' Mi'raj dengan jasad dan rohnya, iaitu sedar macam kita sekarang, jasad dan roh, ataupun Aisyah sebahagian pada sahabat berpandangan bahawa Nabi diisra'kan dan dimi'rajkan dalam keadaan roh Nabi naik, bukan jasad. Tapi bukan mimpi. Betul-betul roh pergi dan tengok, sedar, bukan mimpi. Jadi sebab tu beza antara maksud mimpi dengan di-isra' dan dimi'rajkan dengan roh. Sebab isra'kan dengan roh artinya kalau mimpi dia bukan betul-betul, dia hanya satu bayangan, satu isyarat yang perlu ditafsirkan. Jadi mimpi apa sahaja pun boleh terjadi. Kadang-kadang benda yang pelik, kadang-kadang kita nampak benda ni macam benda yang buruk, tapi bila ditafsirkan, dilihat balik, rupanya maknanya bagus. Satu hari pada satu ketika, ini alang-alang masuk cerita mimpi ni. Pada satu ketika, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah sedang menyampaikan satu majlis di radio. Beliau menyampaikan tazkirahnya seperti biasa, memberikan fatwa. Kemudian seorang lelaki datang telefon. Seorang lelaki telefon dan tanya, "Syekh, aku nak minta tanya kamu tentang mimpi." Syekh kata, "Aku bukan seorang yang pandai tafsir mimpi. Cuma kalau kamu seronok ingin ceritakan, aku bersedia untuk mendengarnya." Tapi lelaki ni dia diam. Tetapi Syekh, mimpi ni mimpi yang pelik, suatu yang pelik, dan kalau aku sebutkan mungkin ianya perkara yang boleh mengaibkan orang sebagainya. Kita ceritakan, jangan sebut nama siapa-siapa, ceritakan secara umum. Sesungguhnya aku melihat seorang lelaki tawaf dalam keadaan berbogel. Kalau kita dengar mimpi ni, apa kita cakap? Ya, pelik seorang lelaki yang berbogel dalam ketika mimpi, ketika tawaf. Syekh kata, aku tak tahu maknanya, namun aku pernah dengar berkaitan dengan mimpi ini, ditafsirkan bahawa lelaki itu dia bekerja kerana Allah, dia beribadah dan bekerja lillahi ta'ala. Maksudnya tidak ada apa langsung, dia benar-benar ikhlas. Jadi bogel ditafsirkan dengan apa? Sang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkara yang mengaibkan. Jadi kalau lelaki ini seorang alim, seorang ulama dan sebagainya, dia adalah seorang yang ikhlas dalam kerja tugas dakwahnya dan sebagainya. Begitu ditafsirkan. Selepas Syekh tafsirkan, lelaki kata, "Sesungguhnya Syekh, aku mimpi kamulah lelaki tersebut." Maka Syekh menangis. Ada rakaman. Syekh menangis ketika diceritakan mimpi kepada beliau rahimahullah. Ini kisah-kisah takbiran mimpi. Mana kenapa? Kerana kita akan dibangkit, akan tidak berpakaian dan sebagainya. Masa itu kita amal kita lah kepada, ada cara tafsiran mimpi tertentu yang mana kita tidak mengetahuinya. Kita hanya orang tertentu, dan tafsiran mimpi berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Orang yang menafsirkan mimpi yang lain, orang yang mimpi yang sama dimimpi oleh orang yang berbeza, maknanya berbeza, dan macam-macam cara. Wallahu alam. Saya pun bukan orang yang pandai tafsir mimpi, tapi itulah kisah-kisah bahawa memang ada orang yang boleh pandai tafsirkan mimpi, namun tafsiran itu tidak semestinya tepat. Tidak semestinya tepat kerana ia sebagai isyarat. Sedangkan Abu Bakar sendiri pun
tafsirkan depan Nabi, Nabi kata sebahagian betul, sebahagian salah. Nak menunjukkan bahawa tidak ada siapa yang tafsirkan mimpi tepat 100%. Okey. Okey, kemudian selepas majlis Nabi, jadi majlis Nabi waktu lepas subuh ni, Nabi kadang-kadang Nabi SAW sampaikan tazkirah, mau'izah. Kadang-kadang Nabi berborak dengan sahabat, Nabi ceritakan kisah-kisah macam kisah serigala dan lembu tadi. Kadang-kadang Nabi SAW berborak, Nabi tanya mimpi dan Nabi tafsirkan mimpi. Kadang-kadang Nabi tanya program hari itu, ada tak siapa yang meninggal, jenazah yang perlu diuruskan, siapa yang sakit yang perlu diziarah dan sebagainya. Itulah aktiviti pagi Nabi SAW. Selepas tu, Nabi akan bangun. Nabi lepas habis majlis tu, pagi, okay, lepas habis waktu pagi, Nabi pergi mana? Nabi pergi masuk ke rumah isteri-isterinya. Dan di sini diajarkan doa masuk rumah. Nabi SAW bila masuk dalam rumah isteri-isteri baginda, Nabi bila masuk rumah, Nabi baca Allahumma inni as'aluka khairal mawlij wa khairal makhraj, bismillahi walijna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Ini dah doa masuk rumah lah. Kita hafal doa masuk rumah. Dan perkara pertama Nabi mulakan dalam ketika Nabi masuk rumah adalah Nabi gosok gigi dulu, Nabi bersiwak, bersihkan mulutnya. Ketika Nabi SAW ingin bercakap, cakap dengan isteri dalam keadaan bersih mulutnya, dan Nabi SAW akan memberi salam kepada keluarganya, dan Nabi antara lafaz Nabi sebut Assalamualaikum kaifa antum ya ahlul bait. Assalamualaikum, bagaimana keadaan kalian wahai ahlul bait. Dan ketika waktu pagi ini Nabi SAW ziarah tiap-tiap rumah isterinya. Ni kalau kita tengok Nabi SAW ada waktu tertentu. Awal pagi ni Nabi ziarah semua rumah. Tak ada rumah yang sama ada yang turnnya ataupun bukan turnnya, Nabi ziarah semua isteri Nabi SAW pada waktu pagi. Sekiranya Nabi berada di hadar, bukan ketika safar atau ketika peperangan. Nabi akan satu-satu bilik, satu-satu hujrah atau rumah isteri Nabi ni, tiap-tiap isteri Nabi ziarah. Dan Syekh cerita, ini berkaitan dengan riwayat, kadang-kadang Nabi masuk ke rumah sebagian pada isterinya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi, zikir. Kemudian Nabi lepas ni cerita Nabi keluar balik. Waktu duha nanti Nabi balik semula, nampak masih kat situ lagi. Macam mana kisah Juwairiyah. Juwairiyah sepanjang pagi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung kisah Juwairiyah lepas ni. Kita akan jumpa sekali lagi riwayat berkaitan dengan Juwairiyah. Kadang-kadang masa waktu pagi ni, lepas pada subuh Nabi masuk rumah isteri-isteri Nabi, Nabi tanya, ada makanan ke? Sebab Nabi tak tinggalkan makanan. Nabi pilih untuk hidup secara zuhud. Walaupun Nabi mampu, Nabi dapat khumus 1/5 daripada harta peperangan Nabi dapat, tapi Nabi tak pernah simpan. Jadi kalau ada makanan, ada. Jadi waktu yang Nabi tanya pada isteri-isterinya, ada makanan, adakah kalian ada makanan? Kalau ada makan, Nabi makan, biasanya makanan yang ringan seperti tamar, hais, aqid. Tamar ni semua kita kenal, hais. Kalau hais ni Prof kenal haisah yang kita makan kat Masjid Nabawi tu. Hais mana jenis tepung yang dibuat dengan kurma. Tu hais. Kadang-kadang ni makanan ringan, tamar, hais, aqid. Aqid ni jarang diberikan makan, tapi saya pernah tanya pada Syekh. Syekh kata, aku tak nak jawab. Aku nak jamu kamu makan aqid. Saya pernah Syekh Abu Bakar Al-Bakhid. Pada satu kali saya tanya Syekh, apa makna aqid? Kamu tanya, kamu wajib datang rumah aku malam ni. Aku bagi kamu makan aqid. Jadi saya pernah makanlah. Makanan ni pernah dihidangkan oleh Syekh Hafizahullah. Beliau berikan makan semua makanan yang tersebut dalam hadis yang saya tanya hari itu. Syekh panggil pergi ke rumahnya, saya bagi makan. Jadi ada tamar, ada hais, ada aqid dan beberapa yang lain. Termasuk Nabi. Nabi artinya beliau sediakan makanan pada air yang direndamkan buah. Dan inilah dia makanan Rasulullah SAW. Ini cara pendidikan yang saya rasa Masya Allah. Kaedah nak faham. Kita nak bayangkan susah. Tapi bila dah disediakan, inilah makanan cara Nabi hidangkan yang Nabi makan. Tapi kisah ni berkata waktu pagi, yang saya bagi saya makan tu malam. Tapi saya kata nak perkenalkan makanan Nabi SAW. Jadi aqid ni dia susu masam yang dah dikeringkan. Susu masam yang dah dikeringkan. Ini dia dah keringkan dan biasanya rasanya kalau zaman sekarang kita makan tu rasa lebih sedap lagi banyak makanan lain.
Tapi Syekh kata, aku jadikan makanan ni makananku sebab aku tahu Rasulullah SAW memakannya dulu. Jadi beliau memang sediakan makanan-makanan begini kerana ceritakan kepada Rasulullah SAW. Hafizahullah. Nah, umur beliau tak jauh dari saya. Umur tua sedikit dari saya, tapi ilmunya jauh lah. Dari segi umur tak berapa jauh antara syaraf-syaraf muda. Kalau ada makanan diberikan kepada Nabi SAW, seperti tamar, hais, aqid dan juga minuman seperti susu ataupun nabis. Nabis ni adalah air yang direndamkan dengan buah-buahan. Biasanya Nabi pada waktu pagi direndamkan, isteri-isteri Nabi bila tahu Nabi malam turnya, mereka akan rendamkan air rendamkan buah-buahan tertentu dalam air, dan waktu malam dihidangkan kepada Nabi SAW. Dia bukan arak. Kalau arak ni sampai buih. Dia ada sedikit air rendaman, buah-buahan, air yang direndam dengan buah-buahan. Dan inilah yang Nabi minuman kesukaan Nabi SAW. Pada waktu malam, isteri Nabi akan sediakan buah tertentu, letakkan dalam air, ditutup. Pada waktu pagi, Nabi SAW minum dan sarapan dengannya. Iaitu ada jus yang direndam lah. Saya tak tahu nama apa sebenarnya bahasa. Kalau nak kata tuak, tak tuak juga. Tuak lain. Lain, orang faham lain pula. Dia air rendaman buah. Itu nama nabis. Walaupun nabis ni sering sebut tuak ataupun lain sebagainya. Kalau wallahualam, nama dari segi istilah tuan-tuan boleh mungkin tuan-tuan lebih mahir. Tapi keadaan begitulah. Isteri Nabi menyediakan dalam sebuah riwayat, sediakan buah-buahan, dituangkan air, rendamkan buah dalam air. Air itulah yang diberikan minum kepada baginda SAW. Inilah yang dinamakan sebagai nabis. Kadang-kadang Nabi tanya, ada makanan ke? Tak ada. Mungkin kalau macam tu aku puasa lah. Jadi ni puasa sunat. Puasa sunat sebab tu ulama daripada hadis ni ulama kata puasa sunat tidak memerlukan pada niat pada malamnya. Berbeza daripada puasa wajib, Nabi niat. Puasa sunat, kadang-kadang kita nak balik rumah tengok tak ada makanan, kita puasa. Puasa. Lepas tu waktu duha, waktu tengah hari, ada pula makanan sedap, boleh buka. Itu puasa sunat. Itu puasa sunat yang tarik, yang berlaku secara emergency. Tak ada makanan, alang-alang tak ada makanan. Ini kehidupan Nabi. Nabi tak risau setiap makanan. Nabi tak risau sangat tentang bab makan ni. Ada. Tak ada makanan, Nabi puasa. Ada balik Nabi buka puasa. Tapi kalau puasa yang Nabi tuntut, seperti puasa Isnin, puasa Khamis, memang Nabi rancang nak puasa. Puasa wajib tidak confirm lah Nabi akan puasa dengannya. Dan begitu juga cara kita sebenarnya. Lebih baik kalau begitu. Kita balik rumah, isteri tak sempat masak, tak apalah. Tak apalah, kita puasalah hari ni. Walaupun hari tu hari Rabu. Hari yang tak ada apa-apa, tak disunatkan puasa. Hari Rabu ke hari Selasa ke hari Jumaat, hari Jumaat ke hari Sabtu ke hari Ahad ke. Bukan hari ni. Jadikan bahawa perkara itu simple. Kecuali kalau lapar. Kalau lapar kan minta masakkan lah, tolong masak. Tapi kalau boleh tahan dan biasa, jangan jadikan itu sebagai satu masalah yang besar. Dengan kenapa kita meniru Nabi SAW. Itulah contoh Nabi. Jadi Nabi buat waktu pagi. Ini semua waktu apa? Waktu pada awal subuh. Selepas Nabi balik dari masjid. Okey, lepas Nabi SAW ziarah, pergi round ke rumah isteri-isterinya, okay, Nabi SAW balik semula ke masjid. Iaitu pada waktu dipanggil Majlis Nabawi. Memang waktu Nabi untuk duduk di masjid untuk terima tetamu. Ini nama Majlis Nabawi. Waktu inilah Nabi pernah Jibril datang, waktu inilah tetamu datang, waktu sebagainya. Atau Nabi SAW kalau tak ada siapa datang, Nabi akan peruntukkan masa khas untuk mengajarkan. Kata Syekh, tatkala Nabi SAW selesai menziarahi isteri-isterinya, tiap-tiap rumah isterinya, Nabi masuk masjid semula. Ini pada waktu pagi. Masuk masjid semula dan Nabi solat tahiyat di satu tiang dinamakan sebagai Sariyah Al-Muhajirin yang terletak di tengah-tengah Raudah. Tak dengar di tengah-tengah Raudah. Kalau di zaman Nabi SAW, Nabi SAW adanya tiang-tiang. Kalau Nabi waktu pagi, waktu Nabi terima tetamu, mana Sariyatul Wufud ataupun Sariyatul Muhajirin, Sariyah Muhajirin tempat Nabi terima tetamu. Ini nama-nama tiangnya. Ada di tengah-tengah Raudah. Ada tiap-tiap tiang ni sebab apa? Sebab zaman dulu masjid banyak tiang. Dan keadaan tempat-tempat tiang ni masih kekal sampai sekarang. Dan sahabat Nabi ada waktunya, ada jadual Nabi duduk kat tiang ni.
masa qiyam Nabi biasa kat tiang ni. Tempat Nabi solat kebiasaan tiang ni, siapa yang tahu perkara ini, mereka akan masuk dalam Raudah, mereka akan melihat seolah-olah Nabi SAW melakukan perkara tertentu. Nabi solat di sini, Nabi tengah duduk kat sini. Siapa tahu tentang jadual harian Nabi dan juga syama'il Nabi SAW, kita dapat menghayati bagaimana seolah-olah kita hidup di zaman baginda, seolah-olah kita melihat Nabi SAW melakukan perbuatan-perbuatan tertentu di tempat-tempat yang diziarahi oleh orang tersebut. Okey. Nabi lepas Nabi selesai ziarah isteri-isterinya, Nabi masuk masjid semula, Nabi solat tahiyatul masjid di tiang yang berada di tengah-tengah Raudah dan Nabi sentiasa solat di tempat tiang tersebut, iaitu tiang Sarih Al-Muhajirin atau tempat Sarih Al-Wufud. Kemudian Nabi duduk di arah timur Raudah Al-Syarif, iaitu kalau sekarang ni tempat makam Nabi lah, tempat hujrah rumah Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Nabi duduk di bahagian timur. Jadi Nabi bersandar ke arah bahagian arah rumahnya, menghadap ke arah sahabat. Maksudnya kalau kiblat tu, kiblat kat depan, belah kiri lah. Nabi kalau hadap kiblat, kiblat ke arah kiblat, kalau pandang ke arah kiblat, Nabi duduk ke bahagian kiri. Sebab kiblat tu arah selatan. Jadi Nabi duduk menghadap ke arah barat. Nabi duduk di arah timur menghadap ke arah barat. Tempat itulah tempat berkumpulnya sahabat-sahabat Nabi SAW dikeliling baginda SAW dalam majlis Nabawi. Nabi bersandar di dalam, Nabi duduk di bahagian timur Raudah Al-Syarifah, bersandar ke hujrah Aisyah radhiyallahu anha. Di situlah sahabat Nabi berkumpul dan di sinilah tempat yang biasa Nabi adakan majlis. Kadang-kadang Nabi duduk tempat lain, tapi kebiasaannya Nabi suka sandar di situ. Tempat itu bersandar ke tempat di tempat tiang dinding rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di situlah, di sinilah siapa nak jumpa Nabi SAW, mereka datang ke situ pada waktu tu. Kadang-kadang sahabat ramai, kadang-kadang sahabat sedikit. Ikut pada jadi waktu ni siapa ada masa duduk. Memang Nabi pada waktu awal pagi, waktu duha ni, pada waktu antara lepas Nabi balik daripada rumah isteri Nabi, situlah tempat Nabi duduk. Jadi sahabat yang ada apa sahabat yang perlukan berniaga sebagainya, mereka pergi berniaga. Sahabat yang duduk. Sebab tu Sayyidina Umar dan juga sahabat yang di kalangan kaum Ansar berganti-ganti untuk hadir dalam majlis ni. Tapi waktu ni waktu orang bekerja. Jadi kadang-kadang sahabat ramai, kadang-kadang sahabat sedikit jumlah mereka. Berdasarkan kepada hari tertentu dan urusan mereka. Ada yang dan mereka akan duduk keliling Nabi SAW. Kalau ramai, mereka akan berada di dua arah Nabi SAW, di depan arah Nabi SAW, dan mereka biarkan ruang kosong di tengah untuk memberi ruang kepada siapa-siapa yang datang atau di kalangan orang luar ataupun di kalangan sahabat yang inginkan tanya soalan. Yang lain duduk kiri dan kanan, berikan ruang tengah untuk mendengar apakah yang berlaku pada Nabi SAW. Jadi kalau Nabi ada orang datang adukan masalah, sinilah mereka perawi hadir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu melazimi majlis ini. Abu Hurairah berdatang dari Yaman semata-mata untuk lazimi Nabi SAW. Nabi Abu Hurairah tak pernah tinggal pun satu majlis setelah beliau datang. Dengar semua peristiwa yang berlaku ketika tahun ke-7 Hijrah, dan beliau tanya kepada orang lain apa Nabi sampaikan. Di sini tempat Nabi menyampaikan ilmu, iaitu tempat dipanggil sebagai majlis ini sebagai majlis Nabawi. Tempat Nabi SAW menyampaikan ilmu atau menyelesaikan masalah umat, masalah, dan Nabi menerima tetamu. Jadi di waktu ini Nabi SAW bercakap dengan mereka, dan di sinilah Nabi bercakap dengan kata-kata yang disifat oleh Aisyah bahawa Nabi seorang yang fasih. Nabi cakap dengan kata-kata yang lembut. Nabi tidak bercakap dengan laju. Nabi cakap satu-satu. Tak sama saya lah. Saya susah nak lambatkan. Dah biasa bercakap laju. Memang selalu juga nak cuba nak ikut cara Nabi satu-satu. Tapi itulah kadang-kadang balik semula. Nabi cakap satu-satu. Nabi susun kata-katanya. Kadang-kadang Nabi ulang balik apa yang Nabi SAW sampaikan. Tak ulang semua benda. Benda yang penting Nabi ulang balik supaya pendengar dapat faham dan dengar betul-betul apa yang disampaikan. Dan di sini ketika majlis begini, majlis menyampaikan ilmu dengan cara begitu. Suatu Aisyah radhiyallahu anha pernah kritik Abu Hurairah.
Aisyah kata betul lah Aisyah Abu Hurairah sampaikan. Tapi Nabi cakap satu-satu. Abu Hurairah cakap laju. Hurairah cakap laju dan baca sekali je. Aisyah kata Nabi SAW, kalau Nabi sampaikan satu-satu, Nabi ulang 3 kali. Benda penting. Itu antara kritikan selepas Nabi wafat. Aisyah kritik Abu Hurairah dalam setengah tempat. Itu biasa. Ya? Tidak ada orang yang sempurna. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu melazimi Majlis Nabawi. Duduk di Masjid Nabawi semata-mata datang daripada Yaman, semata-mata untuk hafal hadis Nabi SAW, semata-mata untuk mempelajari ilmu. Inilah dia Majlis Nabawi. Dan di sinilah Nabi SAW bercakap dengan sahabat. Kadang-kadang Nabi mula dengan persoalan. Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kabair? Nak tak aku cerita kepada kamu bahawa apakah di dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, ya Rasulullah. Nabi kata, al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Ini ada 3 perkara dosa yang paling besar. Akbarul kabair. Dosa besar banyak, tapi yang paling besar sekali, pertama, al-isyraku billah, hak Allah. Syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain. Derhaka terhadap kedua ibu bapa, iaitu manusia dalam keluarga. Ini tadi syirik pada Allah. Ini dalam keluarga derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini dosa yang paling besar. Dan yang ketiga, wasyahadatuz zur. Ini berkaitan hak manusia secara umum. Bersaksi dengan saksi dusta. Dan jadi Nabi kadang-kadang tanya. Kadang-kadang Nabi SAW mulakan dengan apa? Nabi nak sampaikan mesej dengan tanya-bertanya. Nabi buat soalan. Kadang-kadang penceramah, kadang-kadang ustaz-ustaz, kadang-kadang ayah, kadang-kadang ibu bapa, kadang-kadang cikgu nak sampaikan satu benda, mula dengan soalan. Minta mereka jawab dulu. Nak tahu apa yang mereka faham. Kalau perlu dibetulkan, dibetulkan. Kadang-kadang memang sengaja nak tarik perhatian mereka, nak tengok apa yang mereka faham dan kita bagi jawapan yang lain. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pernah tanya, tahu tak kalian apakah siapakah yang muflis, orang yang muflis? Sahabat kata, muflis adalah orang yang tidak ada, orang yang kehilangan hartanya, tidak tinggal 1 dirham pun, tidak ada lagi harta yang dimiliki. Nabi kata, al-muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat, bawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Kemudian selepas dia bawa pahala yang banyak, datang pula buku catatan amalan dia. Dia pernah kutuk orang ni, tuduh orang ni, makan harta orang ni, pernah buat dosa-dosa, pernah tumpahkan darah fulan dan fulan, pernah pukul fulan dan fulan. Nabi kata maka pahala-pahala dia tadi diberikan kepada orang, kebaikan dia diberikan kepada lelaki tadi. Kalau dah habis kebaikan, maka keburukan orang tadi yang dizalimi tadi diletakkan ke atasnya. Akhirnya dia muflis dan dia dicampakkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bawa pahala banyak, tapi muflis sebab apa? Bayar semua. Sebab itulah saya ingat pada seorang syekh ketika dalam daurah beliau, ketika bacakan hadis ni beliau menangis. Saya tak ingat syekh siapa sebab saya hadir sebahagian daripada masyayikh yang kita hadir kita tak kenal, tak rapat, tapi beliau sampaikan kuliah ni, beliau menangis. Dia kata apa? Barang siapa yang pernah buat salah dengan orang, dan kalau orang tu dah meninggal, yang kita risaukan masih hidup, kita sempat pergi minta maaf, buat macam sekalipun, minta maaf, minta dan sebagainya. Kalau kita pernah buat salah dengan seseorang dan orang tu dah meninggal, bersedialah di mahsyar dengan amalan yang banyak. Pasti dia akan ambil amalan kita. Pasti pada hari itu, amalan kita ni sebahagian daripada orang yang akan muflis. Sebab apa? Tak ada ruang untuk kita minta maaf dah. Jadi, bersedialah dengan amalan yang begitu banyak. Bukan untuk diri kita saja, untuk bayar hutang. Untuk bayar hak orang-orang yang kita dah mengambil hak dengannya. Dan ini salah satu daripada apa yang Nabi SAW sampaikan pada waktu pagi. Dia bezanya kitab ni, kita tahu. Hadis ni disampaikan pada waktu bila? Hadis Irbat bin Sariyah yang kita selalu baca kat mana? Oh, waktu pagi, waktu fajar. Hadis ni berlaku pada waktu ini dan sekian. Jadi Syekh kumpulkan dan letakkan pada waktunya. Hadis ini diceritakan pada waktu pagi dalam majlis Nabi SAW. Nabi pernah tanya, mereka jawab. Nabi pernah buat teka-teki dalam penyampaian Nabi. Nabi pernah tanya, tahu tak kamu, akhbiruni bi syajaratin tushbihu ar-rajul muslim. Cuba kalian teka satu pokok yang keadaan pokok ni sama seperti seorang muslim, diumpamakan seperti seorang muslim.
Mana la yatahatu waraquha, tak pernah satu daun pun jatuh, daunnya tak pernah gugur, sedangkan dia memberikan hasil buah-buahan dari masa ke semasa. Banyak buah-buahan dia menumbuhkan isinya sepanjang, hasil buah dia dirasai sepanjang waktu. Ini ditanyakan ketika itu sahabat-sahabat banyak fikir tentang pokok tumbuh-tumbuhan yang berada di badiah-badiah, di kampung-kampung, macam-macam mereka fikir. Mereka tak dapat ni satu-satu kata jawab satu-satu nama pokok. Nabi kata la, bukan. Ada yang kata pokok ini, Nabi kata bukan. Sampailah Abdullah bin Umar dalam hati dia kata, ni mesti pokok kurma ni. Tapi nak bercakap, Abdullah bin Umar nak bercakap, tengok ramai sahabat Nabi SAW yang lebih tua darinya. Jadi Abdullah bin Umar budak kecil, tak berani bercakap. Malu untuk bercakap sesuatu. Kemudian Nabi sampaikan, Nabi kata pokok itu adalah an-nakhlah. Itu pokok kurma. Mana ada kurma gugur daun? Siapa yang pernah datang negara Arab, pernah tak kurma tu jatuh macam daun kelapa? Daun kelapa ni kadang-kadang kita berjalan, tiba-tiba dia punya walaupun bentuk sama, kelapa, tapi dahan dia jatuh. Tapi sawit tak tahu. Saya rasa sawit pun tak gugur juga. Mungkin boleh samakan dengan sawit. Wallahualam. Tapi kalau kelapa biasa, jatuhlah daun dia. Sawit wallahualam, saya tak walaupun sawit ada banyak je selalu nampak, tapi tak tahu secara detail, tak pernah uruskan sebab tak pernah ada kebun sawit, kebun orang. Tak tahu secara detail. Tapi sawit tak gugur juga, kita kena prune dia, kena tarik dia. Oh, kena prune juga. Okey, samalah macam tu. Okey, tapi Nabi tanya seperti seorang Muslim, buah dia, pokok dia tumbuh, pokok yang kukuh, daun dia tak pernah jatuh. Tak pernah jatuh. Dan dia hasilnya dia dirasai dari semasa ke semasa. Nabi kata pokok kurma, daun dia pernah jatuh, dan hasil dia walaupun dia keluar setahun sekali, tapi orang makan sepanjang tahun. Hasil dia akan mengeluarkan hasil dari semasa ke semasa. Hasilnya dirasai selama sepanjang tahun, iaitu pokok kurma. Bila Umar balik rumah, ketika itu baru Abdullah bin Umar ceritakan bahawa tadi sebenarnya masa Nabi tanya, aku ada jawapan, aku nak jawab. Umar kata, kenapa aku tak jawab? Ayah ni biasa bangga kalau anak dia. Biasa ayah ni walaupun ayah tak mampu jawab, tapi kalau anak dapat jawab, dia rasa bangga. Walaupun ayah tidak ada, hatta dalam masalah lain, walaupun dia seorang tidak berpendidikan, tapi dia nak anak dia berpendidikan. Dan ini sebagai nama kata, ini kebanggaan seorang ayah. Kejayaan seorang anak itu, sebab tu yang layak untuk menerima kejayaan seorang anak itu adalah ayah sendiri. Sebab ayah ni sentiasa bangga dengan anaknya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu, kalau Abdullah bin Umar cerita, aku tahu ya wahai ayahku apa yang Nabi tanyakan. Umar yang garang tadi cakap pada anak dia, kenapa kau tak jawab? Kenapa kau tak jawab dalam majlis tersebut? Dan ini Sayyidina Umar di samping orang yang sangat tegas, tapi seorang yang sangat garang, tapi sangat ilmiah. Sebab tu Sayyidina Umar bukan orang yang banyak sangat cerita tentang perasaan. Beliau seorang yang straight to the point. Sebab tu dalam majlis Sayyidina Umar, masa Sayyidina Umar jadi pemimpin sekalipun, jadi khalifah, ramai orang tengok usia sebagainya. Umar tak tengok usia. Umar masukkan Ibn Abbas dalam majlis Sayyidina Umar. Budak-budak boleh masuk. Yang penting dia ni layak. Ya, Umar ni memang diketahui pribadinya adalah orang yang tegas. Orang yang cakap satu benda. Depan Nabi sekalipun. Semua orang dalam peperangan, Nabi balik dalam peperangan, bila dah terlambat, semua terlambat bangun. Semua tak berani kejutkan Nabi. Mereka pergi pada Umar. Umar pergi sebelah Nabi dengan sebut subhanallah. Ini kejutkan Nabi SAW. Umar pernah sampaikan mana pandangannya yang berbeza daripada Nabi. Tapi Umar tahu apa yang sepatutnya dan tidak. Ini sifat Umar. Ada orang yang jadi begini. Orang jadi kawan kita yang jadi terus terang. Dan kita perlu menghargai kawan yang begini. Kadang-kadang kawan kita takut cakap kita sebab kita ni garang. Kadang-kadang anak kita takut kita garang. Sedangkan kita ada pandangan lain yang mungkin lebih layak, lebih sepatut. Dan ada kawan yang begini, satu nikmat. Ada kawan yang lembut sifatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada kawan yang pemalu seperti Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, kita akan baca. Ada kawan yang tegas, keras, tapi semua mereka bergabung satu benda. Mereka semuanya berada di atas kebenaran. Wa tawasau bil haq. Ada orang dipilih kawan yang lembut je.
Lembut je. Kawan yang tegur ni dia tak suka, tak senang, tak seronok. Dia nak yang orang yang cakap dia betul je. Yang salah tak boleh. Kalau orang cakap salah, akan jadi bermusuh. Ini satu perkara yang tidak tepat. Kita perasaan ni ada nilainya. Namun jangan perasaan kita sangat sensitif sampai benda kita salah pun tak ada orang berani tegur. Yang sampai ke tahap macam tu. Perasaan perlu dipelihara. Namun hak ini yang perlu kita watawasau bil haq. Ini kita boleh berlembut, kita boleh berbaik, boleh buat sesuatu, tapi jangan sampai kita buat salah, orang lain tak berani tegur. Yang tak menegur satu masalah. Yang kedua, orang nak tegur tak berani. Sebab kalau tegur jadi masalah, jadi bergaduh. Alang-alang jadi bergaduh, biarlah. Kalau itu masalah. Kalau orang tak tegur kita kerana biarlah, malah nak gaduh, situ akan jadi masalah. Tapi teguran itu pastikan watawasau bil haq, bersama-sama di atas kebenaran. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Ini sifat Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Okey. Dia Umar kata, kenapa kamu tak kenapa kamu tak jawab tadi? Okey. Ini antara majlis Nabawi. Dan pada majlis kadang-kadang Nabi tanya soalan yang mengejutkan. Ini penting. Ini penting. Satu pagi Nabi bangun, pada satu hari pada majlis Nabawi, tiba-tiba waktu awal pagi Nabi tanya soalan yang mengejutkan mereka. Nabi kata, siapa yang hari ini puasa? Maksudnya bukan hari Isnin, bukan hari Khamis, bukan hari putih, bukan hari apa ni, puasa yang hari yang tiba-tiba Nabi tanya. Bukan pada hari-hari ini. Hari-hari yang ramai orang tak puasa. Mereka tak bersedia dengan soalan tersebut. Sebab tiba-tiba Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. Ini puasa tambahan. Bukan bulan Ramadan, bukan pada hari putih, bukan juga pada hari Isnin dan Khamis. Puasa tambahan lagi siapa nak puasa. Ketika Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Dan Nabi tanya pula, barang siapa yang dah ziarah orang sakit hari ini? Waktu pagi tu, lepas majlis subuh, Nabi pergi kat rumah isteri dia. Pada waktu tu ada orang sakit. Nabi tanya siapa sakit sebagainya. Ada orang awal-awal pagi dah pergilah awal-awal. Okay. Bila tanya siapa yang dah ziarah orang sakit hari ini, semua diam. Tak sempat waktu dia. Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. Dah dua benda dah. Abu Bakar mendahului sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Nabi tanya, siapa pada hari ini dah ikut jenazah? Ini ikut hantar jenazah sampai ke kuburan. Semua diam. Abu Bakar kata, aku ya Rasulullah. Mana ada yang ikut jenazah, tapi masih uruskan jenazah balik semula. Abu Bakar ikut jenazah, datang dalam majlis tu. Aku ya Rasulullah. Dah tiga benda Abu Bakar mengatasi sahabat yang lain. Kemudian Nabi bertanya, man at'ama minkum al-yawm miskina? Siapa dah bagi makan orang miskin? Pagi ni. Waktu yang singkat ni, semua diam. Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah. Dah 4 benda. Abu Bakar mendahului sahabat yang lain. Apa Nabi kata? Majtama'at hazil arba' fi mri'in fi yaumin illa dakhalal jannah. Tidak ada 4 amalan ni berkumpul. Orang dah buat 4 amalan ni pada satu hari dia buat. Mana sebagian ulama kata pada waktu pagi. Ada ulama kata satu hari itu artinya sepanjang hari. Ada ulama tafsirkan bahawa pada waktu pagi. Pagi-pagi dah 4 perkara dia buat. Sejak pada pagi dia buat 4 perkara tadi. Tidak terkumpulnya 4 perkara ini pada seorang kecuali dia pasti masuk syurga. Iaitu tanpa dihisap, tanpa masuk syurga, tanpa masuk ke neraka. Artinya masuk syurga direct. Ini antara amalan Abu Bakar. Dan kami di Madinah Munawwarah bersama Syekh Abu Bakar juga, Syekh pernah buat program iaitu hari memburu syurga. Kita terkejut. Biasanya orang-orang syurga ni mana boleh kita buru, tapi ada program. Iaitu 4 benda ni kita kejar. Waktu pagi Syekh bagi tugas. 4 benda ni kena buat serentak. Pada waktu pagi sebelum waktu duha. Sebelum waktu jumpa balik. Jadi 4 benda ni kami kena buat. Iaitu pertama sekali puasa. Hari tu target lah. Tapi kita tak sama Abu Bakar. Hari yang tak ni kita cubalah tiru. Jadi pada hari tu dah siap dah. Hari tu puasa. Cuba puasa. Dan kita boleh latih sebenarnya. Satu hari tertentu kita cuba buat. Hari tu kita puasa. Pada hari yang sama, kita pada hari tu ziarah orang sakit. Dan kami pergi hospital Kifahat masa tu. Dah deal lah dengan pihak hospital. Pergi ziarah.
Orang Malaysia jumpa pesakit, jemaah umrah yang datang daripada Malaysia, orang Indonesia jemaah umrah yang datang masa tu umrah lah. Dan musim bukan umrah, pada awal haji, minta maaf, pada awal-awal musim haji. Dia jemaah haji datang, ada yang masuk hospital, kita ziarah pagi-pagi lagi, ziarah bawa hadiah siap-siap. Lepas tu pada masa sama balik pada hospital, aktiviti hari tu pagi mesti solat ke Masjid Nabawi. Sebab apa? Sebab kita nak dua benda. Yang pertama, puasa sudahlah, solat. Yang keduanya yang penting sekali ialah ada solat jenazah. Jadi solat jenazah pagi-pagi, hari tu puasa. Lepas tu pergi ke King Fahad, Hospital King Fahad, masa tu ziarah orang sakit, dan balik semula beli sarapan bagi pada pekerja-pekerja tepi jalan yang bersihkan Masjid Nabawi tepi jalan tu, bagi makan. Dan yang kelakar ni kita pasti kena makan. Kita orang paksa dia makan. Sebab apa? Nabi kata barang siapa bagi makan, tak boleh simpan, kena bagi makan. Jadi cari makanan yang mudah dimakan. Beli kat sandwich tu, duit sendiri. Bukan dibekalkan. Sebab apa? Sebab nak cerita tentang bagi makan. Mesti kita boleh makan. Dia bagi makan. Pagi-pagi, alhamdulillah dapat selesaikan 4 benda. Hari ni antara aktiviti yang pernah dibuat, macam mana nak memburu syurga Allah SWT. Sebab Nabi kata tidak terkumpulnya 4 amalan dilakukan seseorang pada satu hari kecuali pasti baginya syurga, illa dakhalal jannah. Kadang-kadang di majlis Nabawi, Nabi bercakap dan Nabi terangkan. Dia kisah tentang amanah seorang lelaki tidur dalam keadaan bagaimana amanah tercabut daripada hatinya. Kita syarahkan pada lain kali. Kadang-kadang Nabi SAW lukis. Nabi buat lukisan. Ini juga dalam majlis Nabawi. Kat masjid tu atas tanah, Nabi kadang-kadang lakarkan. Nabi pernah lakarkan satu hari Nabi buat garis. Nabi buat garis. Kemudian Nabi garis-gariskan. Bentuk yang macam tulang ikan lah. Nabi gariskan satu garis panjang. Kemudian Nabi buat garis-garis satu. Nabi buat garisan. Nabi kata yang panjang ni, Nabi cerita ni, kemudian Nabi buat gap. Nabi kata ini adalah manusia. Yang panjang ni adalah dia punya angan-angan. Yang garis-garis ni nak capai angan-angan dia, cita-cita dia akan berdepan dengan halangan demi halangan. Selesai satu masalah, kita rasa angan kita panjang. Nak capai kita punya cita-cita ni, ada masalah demi masalah. Rasanya kita dulu rasa kalau aku dapat 9A selesai masalah. Dapat 9A masalah pula masuk universiti. Dia pengen belajar. Masuk universiti dah masuk sekali, kena lagi ujian, kena lagi. Dan kita akan berdepan begini. Nabi kata seorang itu akan hidup macam begitu. Halang-halang, tapi yang penting Nabi kata, angan-angan masih panjang, ini ajal dia. Bila kita mati ni, tak semua angan-angan kita capai. Ramai orang nak jadi jutawan, berniaga siang malam, sehingga sebahagian benar-benar tinggalkan solat, nak jadi jutawan. Belum sempat jadi jutawan tapi maut yang pasti. Ada orang nak jadi seorang profesor, tak sempat jadi profesor, maut yang pasti. Ada orang sempat jadi profesor tapi capai. Ada cita-cita lain kejar, belum sempat. Yang penting ketika maut disampai, Nabi kata banyak lagi angan-angan manusia yang nak dicapai. Tidak semua orang akan mencapai, semua orang takkan dapat mencapai semua angan-angannya. Dia akan capai. Ini kadang-kadang Nabi lukis, dan Nabi lukisan ni kalau siapa buka kitab Fathul Bari, Ibn Hajar rahimahullah berikan beberapa gambaran lukisan Nabi SAW. Ini semua berlaku pada waktu majlis Nabawi, pada waktu pagi. Dan dalam majlis ni Nabi sampaikan mau'izah, Nabi sampaikan ilmu, Nabi SAW gunakan pelbagai uslub. Di sinilah dia ulama cerita tentang cara bagaimana Nabi menyampaikan ilmu. Majlis dipenuhi dengan istighfar. Kadang-kadang Nabi SAW nampak sahabat rasa lemah. Nabi SAW minta mereka istighfar, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam majlis ini juga Nabi SAW ajarkan satu doa, Allahumma rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dalam majlis ini juga kadang-kadang sahabat bawa anak-anak datang kepada Nabi untuk ditahnikkan, untuk didoakan keberkatan pada mereka. Pada majlis ini juga Usaid radhiyallahu anhu bawa anaknya Al-Munzir pada Nabi, letak atas paha Nabi SAW. Satu hari letak atas paha Nabi berleka, mereka angkat baby tadi. Bila diangkat baby, Nabi pun tak perasan. Lepas tu Nabi sedar balik, Nabi kata, mana baby tadi? Kadang-kadang Nabi ada urusan yang banyak, anak tadi Nabi layan kejap, kemudian Nabi save leka benda lain. Kemudian Nabi cari anak tadi.
Bila cari anak tadi semula, dan mereka kata kami dah angkat ya Rasulullah. Nabi kata siapa nama baby tadi? Disebutkan namanya. Kemudian Nabi kata jangan bagikan nama fulan-fulan, bahkan berikan pada nama Al-Munzir. Maka lahirlah Al-Munzir, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, Al-Munzir ibnu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berhadis namanya Al-Munzir. Pada hari ini juga sahabat-sahabat yang bila ada hasil buah-buahan, mana bila keluar iaitu sahabat ni satu kebiasaan mereka, bila pokok kebun mereka mula keluarkan hasil pertama, mereka bawa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa dulu. Nabi lah yang merasmikan kebun mereka, hasil kebun mereka. Waktu inilah pada waktu Majlis Nabawi. Bila Nabi bagi mereka makan, apa mereka nak sebenarnya? Mereka nak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk wa inni abduka wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bi mithli ma da'aka li Makkah wa mithlahu ma'ah. Ini doa Nabi untuk Madinah secara umumnya, untuk tumbuh-tumbuhan yang berada di Madinah diberkati, Madinah diberkati usaha. Kalau duduk kat Madinah, Nabi doakan apa? Pertama, pokok-pokok dia diberkati. Buah-buahan di Madinah, buah-buahan yang berkat. Bandar Madinah, bandar yang berkat. Hasil kerja di Madinah itu, pendapatan Madinah itu lebih berkat, 2 kali ganda daripada Mekah Al-Mukarramah. Doakan keberkatan pada Sa', iaitu pada gantang Madinah. Doakan keberkatan pada Mud, iaitu pada Sa' dan Mud, salah antara unit-unit yang guna pakai untuk timbang barang-barang di Madinah Al-Munawwarah. Nabi di semua majlis ni berlaku bila? Berlaku pada waktu pagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang majlis ini diikuti dengan gurau-gurauan. Nabi bergurau dalam majlis tersebut. Jadi majlis ni bukanlah majlis ilmu, tak semestinya mesti serius di sini. Ada waktunya Nabi gurau, tapi guraunya gurau cara gurau yang simple, yang bukan yang dibuat-buat, bukan yang terlampau, yang melampau, gurau yang sesuai. Satu hari Nabi kata sesungguhnya kat syurga ada seorang lelaki ni dia nak bertanam juga. Dah masuk syurga, tapi ada orang minat tanam bukan sebab dia nakkan buah. Saya pernah tanam pokok cili. Isteri saya, bang, cili murah lah bang. Cili, nak tanam pokok cili. Cili sekarang kalau beli kat Tesco tu dia kata banyak, lebih banyak pada buah yang abang tanam, susah sangat. Kita orang tanam seronok nak tengok cili tu buah dia tanam. Ada orang seronok. Saya antara jenis suka menanam jugalah, tapi jarang jadi. Saya suka menanam. Ada orang tanam, dia nak tengok bawah dia jadi. Sampai masuk syurga sekalipun, dia minta bertanam. Dia nak, Allah tanya pada dia, alasta fi masyita? Bukankah semua benda yang kamu nak dah dapat? Pokok tu datang tu tadi. Dia kata, bala ya Rabb. Betul ya Allah. Walakinni uhibbu an azra. Tapi aku suka untuk menanam ya Rasulullah. Kemudian, maka dia bertanam. Sehingga tumbuh-tumbuhan dia menjadi, Nabi kata, jadi seperti, hasilnya jadi seperti gunung, banyaknya. Sehingga dia kemudian sampai makanan, ceritanya panjang. Yang pentingnya lepas cerita panjang, tiba-tiba seorang Arab yang ada. Orang kampung datang. Dia kata, ya Rasulullah, aku yakin lelaki ni sama ada golongan muhajirin ataupun ansar. Bukan kami. Sebab, dia kata, kami ni mana ada kebun. Kami tak ada kebun, kami tak suka menanam. Mesti kisah ni bukan kisah berkaitan dengan kami ni. Jadi ahli syurga ni bukan daripada dia orang. Sahabat pun ketawa. Jadi antara sahabat-sahabat bergurau dalam majlis Nabi SAW. Okey, dalam majlis ini juga, majlis Nabi terima tetamu. Dalam majlis ini juga pernah berlaku, ada seorang yang datang, satu kumpulan manusia datang dalam keadaan mereka, Nabi nampak miskin. Nabi tiba-tiba berkhutbah, ajak manusia berkhutbah untuk membantu mereka dalam majlis pagi. Pada majlis ini juga, dalam majlis ketika Jibril datang ajarkan Islam. Nabi Jibril datang ajarkan Islam dengan pakaian baju yang bersih sebagainya, yang kita dah belajar dalam hadis Nabi SAW. Ini dalam majlis ini juga. Dan pada majlis ini juga Nabi SAW didatangi oleh Dhimam bin Tha'labah dari Khubani Sa'ad, antara raja-raja Arab. Datang kepada Nabi, nak masuk Islam tapi dengan gaya yang ketika awalnya kasar, tapi rupa-rupanya dia datang nak belajar tentang Islam. Nabi kata dia dah faham apa yang aku sampaikan. Kalau dia betul-betul buat apa yang dia kata, dia akan masuk, dia pasti dia di kalangan ahli syurga. Imam Sa'bah radhiyallahu anhu, orang bila kali pertama datang kasar, lepas tu rupa-rupanya orang baik.
Ini sifat orang Arab. Okey, dalam majlis ini juga yang kata Syekh, majlis ini juga yang Umar Al-Khattab berganti-ganti dengan jirannya untuk hadir dalam majlis Nabi SAW. Ada hari Umar hadir, ada hari Ansar hadir. Ketika pada satu hari Umar tak hadir, tiba-tiba Umar dengar berita bahawa Nabi ceraikan isterinya termasuk Hafsah. Itu Nabi dengar. Umar terkejut, balik semua datang masuk rumah. Ni kisah iaitu dalam majlis Nabawi. Diketahui beberapa peristiwa yang terjadi pada waktu demikian. Kisah cerai tadi, penghujungnya ulama khilaf lah, adakah cerai Nabi rujuk semula ataupun Nabi sebenarnya tidak cerai. Sebab Hafsah sendiri tak sedar Nabi ceraikan ataupun tidak. Ini kisah berkaitan dengan peristiwa tersebut. Ini semua berlaku pada waktu pagi Nabi SAW. Okay. Ketika dalam majlis, saya cerita Nabi akan pandang semua orang. Semua orang rasakan bahawa dialah orang yang Nabi paling banyak pandang. Ini paling penting sekali dalam majlis ni. Tak ada orang terpencil. Semua orang rasa bahawa Nabi beri perhatian pada dia. Nabi akan bagi-bagikan cara Nabi pandang. Dalam majlis ini juga, sahabat hadiahkan makanan. Nabi bagi makan kepada sahabat-sahabat yang hadir, terutama orang-orang miskin. Ini hadis yang banyak berkaitan dengan kisah Majlisun Nabawiyin. Yang pernah diberikan kambing dan sebagainya pada hari ini. Okey, hadis majlis ni kadang pendek berdasarkan kepada keperluan. Yang penting bila Nabi habis saja majlis, Nabi tutup dengan subhanakallahumma rabbi wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kita pun kena tutup dengan majlis ni. Dan dalam majlis Nabawi Nabi akan tutup. Minta maaf Prof, kita tak dapat habis ni. Tapi tak apa. Sekadar dapat faham separuh daripada hidup Nabi pun. Kalau rasa perlu kita akan tutup. Kita akan sambung lagi. Kitab ni macam mana Prof? Pandangan Prof? Salah. Tapi takut terputus kita punya tadabbur. Jadi kalau tak pun kita sampai sini pun tak apa. Mana kita bila ada pilihan nanti tarikh-tarikh khusus tarikh khusus kita sambung balik. Dan macam majlis Nabawi begitulah dia. Nabi SAW tutup dengan doa. Inilah antara doa. Jadi doa, apa hukum berdoa di akhir majlis? Je. Kadang-kadang Nabi berdoa, tapi bukan satu perkara yang berterusan. Di akhir majlis dan Nabi berdoa dengan doa dia, Allahumma aqsim lana min khasyati ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عليه مصائب الدنيا اللهم متع بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Sampai akhir doa. Ini doa-doa yang Nabi SAW ajar. Nabi SAW kadang-kadang dalam majlis Nabi, di akhir majlis Nabi berdoa. Ini diamalkan oleh sebahagian masyayikh. Mereka sentiasa berdoa seperti Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Beliau antara orang yang melazimi doa ini. Dan beliau setiap baca kafaratul majlis, beliau akan berdoa dengan doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Namun tidak semestinya. Kadang-kadang Nabi akan tutup. Cuma kafaratul majlis, hampir semua majlis akan ditutup dengan kafaratul majlis. Kadang-kadang perlu berdoa, kita boleh berdoa. Sebab itu doa antara waktu untuk yang sesuai untuk dibacakan doa ramai-ramai ialah doa yang Nabi bacakan tadi dan juga ketika akhir majlis. Saya buka pada soalan insya-Allah. Okey, mungkin pada awalnya saya nak ringkaskan, tapi saya rasa kalau ringkaskan cerita sekalipun tak sampai pada maksud, cukuplah sampai pada kadar tertentu. Sebab kitab ni kita habis separuh ke habis setengah pun kita faham juga apa yang isi kandungannya. Sebab dia tak terikat dengan satu jadual, tapi kita faham sebahagian jadual Nabi sampai waktu pagi sekalipun. Itu satu perkara yang baik dan saya mengambil kesimpulan atau mengambil pendekatan bacalah sampai sekadar yang kita mampu, kemudian kita pada waktu lain kalau sesuai nanti kita sambung nanti insya-Allah. Tengok pula apa yang Nabi lakukan selepas dalam jadual hari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nak tengok jadual secara umum, sekadar sebut jadual mudahlah, tapi kandungan dia detailnya kita dapat nak tahu. Kalau nak ringkas ada, tuan-tuan boleh cek secara ringkas yang disebutkan oleh ulama. Lepas majlis Nabawi, Nabi akan lepas habis majlis, Nabi akan balik, Nabi balik rumah, ziarah semua isteri-isterinya. Kadang-kadang masa Nabi nak beli barang kat pasar, lepas balik dari pasar Nabi jalan kat pasar,
bila Nabi jalan kat pasar. Pada hari ini juga ada hari tertentu Nabi tak pergi pasar, tapi Nabi pergi ziarah sahabat-sahabat Nabi SAW. Pada hari ini juga sebagai sahabat belanja Nabi SAW, jemput Nabi makan. Pada waktu ni juga, waktu antara waktu Majlis Nabawi dengan waktu Zuhur ni, sebelum Qailulah, Nabi ziarah orang sakit pada waktu ni. Pada ni kadang-kadang Nabi duduk di kebun-kebun. Ya. Lepas pada tu, baru Nabi Qailulah. Dan Nabi Qailulah di rumah isteri Nabi yang Nabi turn malam tu tidur dengannya. Jadi Nabi Qailulah duduk di rumah isteri-isteri Nabi. Dan Qailulah hanya di isteri Rasulullah. Kadang-kadang Nabi Qailulah di rumah Ummu Sulaim, Mak Anas. Ataupun kalau Nabi pergi Kuba, Nabi pergi ke rumah kakaknya. Mana ini disebutkan kerana mereka berdua adalah mahram Nabi SAW. Cuma ulama khilaf hubungan nasab atau hubungan bagaimana hubungan susuan. Ni jadual Nabi. Jadi Nabi sampai inilah jadual Nabi secara umum berkaitan dengan kisah kehidupan Nabi pada waktu pagi. Lepas Qailulah baru kisah bersambung tentang waktu Zuhur. Kalau nak sebut secara ringkasnya, Zuhur Nabi SAW tak tunggu lama, Nabi solat. Lepas Nabi solat, Nabi lepas Qailulah, Nabi solat Zuhur. Lepas Nabi solat Zuhur, Nabi SAW solat 4 rakaat di rumahnya. 4 rakaat ketika sebelum Zuhur, 4 rakaat selepas Zuhur. Kadang-kadang Nabi solat 2 rakaat. Pada solat Zuhur lah Nabi bawa cucu-cucunya. Sebab Nabi sebelum Zuhur, Nabi zarah anak-anaknya, Ali sebagainya. Kadang-kadang waktu Zuhur lah Nabi bawa 3 orang cucunya. Kadang-kadang Hasan, kadang-kadang Hussein, kadang-kadang Umamah. Ini semua kisah waktu budak Nabi sedang solat. Kemudian budak-budak duduk atas leher Nabi. Nabi panjangkan solat berlaku ketika waktu Zuhur. Ini semua kisah sebenarnya bersambung sampai waktu Nabi SAW malam. Jadi saya cepatkan sampai waktu Zuhur. Kalau nak sambung lepas ni, kita sambung lepas Zuhur lah petang. Itu petang lagi. InsyaAllah. Okey. Kalau ada soalan, sahabat-sahabat. Ada soalan silakan, insyaAllah. Ada soalan berkaitan dengan kitab, kaitan dengan jadual Nabi SAW. Kalau tak ada, kita umum lah. Ada ke? Yang umum pun boleh. Okay, Aunty Aminah dah keluar. Barakallahu fiha. Aunty Bo, ada soalan? Ada. Dah lama ikut Ustaz. Jangan nak keluar. Dia insyaAllah lambat dah. Online ni dia kurang sikit. Urusan dia boleh betul orang keluar. Online yang tak segan sangat. Tapi insyaAllah kalau tak ada, kita macam mana? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang biasanya Rasulullah buat solat tahajud tu berapa rakaat Ustaz? Malam. Nabi solat tahajud tidak lebih daripada 13 rakaat. Artinya termasuk witir. Jadi ada kita akan belajar nanti solat tahajud Nabi di dalam kitab ni bab nasyiatul lail, waktu malam, mana Nabi SAW akan solat Nabi dideklarkan tidak pernah lebih daripada 13 rakaat. Kebiasaannya 11 rakaat. Artinya pun 8 rakaat solat yang panjang, sebenarnya solat Nabi akan mulakan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan dikira dalam kiraan tersebut. Maksudnya Nabi lepas bangun, Nabi solat muqaddimah 2 rakaat yang ringan. Lepas tu Nabi akan berzikir dengan zikir-zikir. Dalam kitab ni disebutkan beberapa zikir yang Nabi baca. Kerana Nabi baca Quran dulu. Lepas tu baru Nabi bangun. Nabi bangun yang panjang dikira rakaat pertama. 2 rakaat yang ringkas tadi tak dikira qiyamul lail, tak dikira dalam kiraan tadi. Kiraan yang panjang 8 rakaat ialah kiraan yang Nabi baca dengan panjang. Nabi baca dengan bacaan yang panjang sebanyak 8 rakaat. Kemudian Nabi tutup dengan witir 3 rakaat. Ada ketika Nabi solat panjang sampai 10 rakaat. Kemudian Nabi tutup dengan 3 rakaat witir. Itu kebiasaannya. Dan dengan rakaat yang ada ni, dengan bacaan yang panjang, dah pun hampir separuh malam. Nabi SAW dah Nabi bangun separuh malam, itu dah hampir waktu subuh. Waktu Nabi berehat kejap. Tapi kalau kita solat dengan cara tarawih zaman kita sekarang, solat laju, 8 rakaat baru berapa minit kan.
Tapi bacaan Nabi ni bacaan rakaat yang panjang. Jadi ulama simpulkan solat Nabi paling banyak solat Nabi itu 13 rakaat termasuk witir ataupun 11 rakaat pada setengah keadaan. Keadaan Nabi 11 rakaat ataupun 10 rakaat. Sebab tu kalau orang qiyamul lail ada yang ambil 8 rakaat, sebab 8 ni dah 8 rakaat, ada yang ambil sampai separuh. Itu juga salah satu sunnah Nabi SAW. Ada yang ambil sampai 20 rakaat, tak ada masalah. Cuma ulama ada bincangkan, adakah ada terhad? Itu yang Nabi buat. Adakah Nabi buat terhadnya pada rakaat tersebut ataupun kerana memang jadual Nabi begitu? Solat Nabi panjang. Daku khilaf, rajihnya tidak ada had rakaat. Wallahu alam. Mana kalau kita bangun qiyamul lail, kita yang tak hafal surah panjang-panjang ni boleh baca, boleh solat berapa rakaat sekalipun. Wallahu alam. Walaupun sebagian ulama kata jangan lebih, tambah lebih, cuba usahakan seperti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau dibincangkan semula secara fiqhiyahnya, bukan cerita tentang sunnah Nabi apa Nabi buat. Fiqhnya, adakah ada larangan untuk tambah rakaat lebih daripada Nabi? Wallahu alam, rajih yang tidak ada penghadan. Imam Ahmad solat 200 rakaat. Imam Ahmad solat 200 rakaat. Itu salah ijtihad beliau dan bacaan surat, beliau ingin perbanyakkan rukuk dan sujud. Jadi kalau soalan Nabi, soalan puan Hafizahullah yang tentang berapa rakaat, Nabi akan solat 13 rakaat atau 11 rakaat, wallahu alam. Okey, jazakallah khair. Hayakumullah, barakallahu fikum. Tak ada lah kot. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak warga yang hadir. Dan minta maaf tak dapat habiskan buku. Memang buku dia tebal pun. Walaupun, tapi insyaAllah apa yang kita belajar pada hari ini, kita dah separuh sebenarnya. Hampir separuh daripada kandungan kitab. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang baik yang betul. Sunnah-sunnah ni kita bukan setakat belajar, kita ada buku, kita dah sharekan doa-doa yang Nabi amalkan sebagai kita yang baik ni, kita dapat usahakan, amalkan, buat ataupun hafal. Kalau ada kesilapan dan kesalahan, saya harap tuan-tuan tegur dan semoga Allah SWT mengampunkan kesilapan tersebut. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang tidak sedar. Semoga Allah ampunkan kelemahan-kelemahan tadi dan Allah SWT gantikannya dengan kebaikan. Bismillah. Sampai sini saja insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak.